berzina, dia sesal atau tidak? Mesti dia sesal. Confirm, mesti menyesal. Tapi itu je dia menyesal. Dia tak ambil masa sesalan tu, sebab itu fitrah. Anak Adam bila buat dosa, khusus umat Islam ni, bila dia buat dosa, Allah campakkan rasa dia menyesal dosa. Mesti ada. Hatta sebelum akil lagi balik pun, kalau kita buat benda tak betul ni, rasa sesal. Apatah lagi setelah akil lagi balik. Bila kita dah buat dosa, Allah Ta'ala campakkan rasa sesal. Malangnya tuan-tuan perempuan, banyak yang tak ambil rasa sesal. Bila orang muda, tak sah muda, orang tua macam, bila tak ambil rasa sesal, aku dah apa, tiap-tiap tahun ni 60 hari rasa sesal ni, buat kayu dia dah. Nah, kayu dah juga buat orang lain. Jadi dia rasa sesal. Bila rasa sesal tu, ambil. Tapi dia tak ambil. Bila tak ambil, itu yang akhirnya dicampakkan oleh Tuhan punya dunia, rasa jadi biasa. Itu yang biasa itu, pada nombor tak ada masalah. Tongah rukuk, kotak nombor melayang tak ada masalah. Nak bersembang soal orang tak ada masalah. Pergi ke bazar Ramadan pakai seluar pendek, menceramah bulu kaki orang lelaki dah tak ada masalah. Yang kita meniaga jari dapat rahmat Allah, Allah bagi kau rezeki. Nak meniaga kuih sekotol pun dapat RM1, 3 botol RM1, dapat pulangan balik yang cukup banyak. Tapi buka aurat sambil kita meniaga semua tuan-tuan perempuan. Benda-benda ni lah kita tak syukur. La syakartum la azidannakum wa la kafartum min azabil syadid. Kalau kamu syukur aku tambah, tapi kalau kamu kufur azab aku malah pedih. Tapi azab tu dia tak datang cara macam kita tak apa. Azabnya lain, ujiannya lain, dugaannya lain, godaannya lain. Sebab itu hadirin hadirat ma'asyar muslimin semua bila remaja, bila dia jadi begitu, tak rasa sesal, dia lapaskan kesesalan, dia buat lagi dosa, dia jadi biasa. Itu yang kita heran. Apa tak itu ubah-ubah itu? Lah betul Nabi itu yang ubah. Jangan heran tuan-tuan. Sebab Allah sudah campak dia rasa biasa bagi dia. Biasa apa dia? Bukan biasa apa saja, biasa buat dosa. Rasa tak ada apa-apa. Okey, nak cak gini start membeli kena dalam putih ais. Tak ada biasa. Ngapa minum? Biasa. Ngapa minum gambar? Biasa. Ngapa berzina? Biasa Ustaz. Dia jadi biasa. Boleh abang saya bila apa? Anak orang Melayu kita? Biasa. Dia dah aurat? Biasa. Mencuri, selipar orang. Ngapa curi? Biasa. Ngapa tak sembahyang? Dah biasa. Dah biasa. Allah sampai dia rasa biasa tu. Akhirnya tak ada rasa bijak. Dia rasa macam melihat orang lain beribadah. Tak ada apa. Kita tengok orang yang beribadah, tuan-tuan, kita boleh sembahyang. Orang lain beriuk, berjujur pergi ke masjid. Ada rasa tak? Ada rasa tak? Itu iman. Kita tak mengaji Quran, tapi dengar orang mengaji Quran. Rasa benci ke rasa seronok dengar? Tumpang seronok, tumpang tui pada dia. Itu iman. Kau jangan dunia yang tengok orang. Kau tak apalah. Orang tu memang poset. Itu memang kaki masjid pun. Mana ada kaki masjid dengan kaki tak masjid? Masjid tu kilang punya. Kau lah. Tak semayang lah. Tak apa dah start. Demek tu kaki semayang. Habis, mikir tak kaki semayang lah. Kita branded orang. Jangan. Jadi sudah segala-galanya kita kembali balik. Dia dah jadi biasa dengan dosa. Akhirnya bila dah jadi biasa, yang lagi parah, Allah Ta'ala campak rasa manis melakukan kemaksiatan. Wala'udzubillah misalnya. Oh, dia dah aurat, dia jadi seronok. Ulala, wakaka. Seronok dia. Wakaka dia. Yang lelaki bermain bola sepak, pakai dengan pendek. Seronok dia seronok. Tentu perasan tak? Tengok, tak ada apa. Dia rasa seronok. Dia dah dapat satu stage baru, seronok. Aku rasa seronok bila aku buat dosa. Aku rasa orang tengok, aku rasa seronok pula. Dia kata, Allah Rabbi. Sakit tuan-tuan, sakit orang macam ni. Kita pun berdosa juga. Bukan tak nak dalam sujud ke tak nak buat berdosa. Kita tahu. Kadang terlepas berdosa. Tapi kita malu dengan Allah je. Tak ada nak takyah kat orang tu. Yang ini lagi dosa ni. Dia kata. Orang ni tak diskon lah dah. Dia bulan Ramadan tak ada apa alepah yang ada. Seronok dia seronok, dia pergi diskon. Dan akhirnya tuan-tuan, lepas rasa sesal lah, rasa tak ada, rasa dah biasa buat maksiat, kemudian dapat pula kemanisan, kelezatan buat maksiat. Akhirnya paling parah, memang tak ada boleh nak kira lagi apa dia. Akhirnya dia menjadi pendokong kepada orang yang buat maksiat. Yang itu yang banyak hari tu.
Daripada pertama tadi, dia tak ada rasa sosial. Orang semua laksana Quran, tak ada rasa sosial. Dia kena kena elok lagi tau. Lah sampai apa dah jadi biasa dah. Dah biasa dah. Marah ulama, tangkap ustaz ceramah di masjid, itu dah jadi biasa bagi dia dah. Ya. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya pergi stage sampai dia rasa seronok pula dah menengok orang-orang yang berjuang agama ni kena tindas oleh orang-orang yang memang tak ada agama. Dia rasa seronok, kompon. Dan akhirnya tuan-tuan, dia menjadi pendukung kepada gerakan yang mungkar. Ini yang berlaku dalam negara kita hari ini. Kecoh masjid, kecoh habis kepala babi, kepala kebau semua dekat masjid sekarang boleh Kuala Lumpur. Jangan main-main. Sikit aja meletup kata. Sebab kita ni berjaga-jaga sekarang ni sebab apa? Okey, contoh sekarang paling terkini orang China. Seorang adun Cina pergi ceramah dalam satu majlis tazkirah. Ya. Kecoh satu Malaysia. Okey, kita tak bias pada mana-mana lah. Sebab dia orang Cina, dia tidak ada hukum etika aurat bagi dia. Tapi dia selesa macam tu. Dan kita tidak tahu keadaan tu macam mana. Yang paling penting dia sebagai pemimpin, dia puncak cara dia lah. Mungkin kegagalan pihak surau itu untuk mengenakan at least lah, bagilah satu kutu sebelum dia bercakap. Itu kesilapan, kelemahan kita yang kita tak nampak. Sebab memang kalau masjid mana-mana pun, dia lagi luar negara dunia ni, kalau orang kafir nak masuk, dia kena pakai, ada pakaian dia. Disediakan abaya dan disediakan tudung. Abaya atau abaya Arab disediakan. Macam di Masjid Pulau Pinang, Masjid Aceh tempat awak dulu. Memang situ tempat lawatan rasmi orang-orang luar negara. Bila datang disediakan jubah pakai. Tak nak tutup bawah tak pakai sopan. Tetapi tidaklah kita melihat pakaian yang siapa ada, si adun tu begitu menjolok mata, biasa je lah. Cuma tak kena pasal suasana di dalam surau. Yang masalah yang bercakap kata tak boleh, maka panggilan orang kaki masuk terjadi, siapa pula bagi, siapa mengizinkan dia. Yang selama hari orang masjid mengundang orang buat mikrofon, mengundang orang Cina pun boleh pula. Itu orang bawa. Kadang orang mungkin orang itu bukan orang Islam, orang Cina, orang India masuk datang batu semua, tak ada masalah. Salahuddin Al-Ayyubi semayang dalam gereja, tumbang gereja apa nama Kris punya lambang tu dia pegang balik, dia letak elok, hormat pada agama orang lain. Tapi kalau bercakap melalui emosi dan juga kata orang retorik, ini jadi dia menunjukkan konon kita nak jaga kesucian masjid. Kita sendiri tak pernah datang masjid. Kita kata oh tak boleh orang kafir dalam masjid. Orang Islam tak nak masuk masjid, biarlah orang kafir masuk masjid. Janji dia tidak mencemari apa nama rumah Allah SWT. Di sini kesilapan kita tuan-tuan. Kecoh satu Malaysia kata mana boleh. Sebab itu saya kata approach cara kita. Kononnya kita ni pemimpin-pemimpin Islam nak tunjuk bahawasanya contoh baik kepada orang yang bukan Islam. Tapi kalau itulah satu isu kecil berlaku di Selangor, menyebabkan riuh satu kampung, orang kafir tak boleh masuk masjid, orang bla 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 bla. Bila orang yang bukan Islam tak faham Islam sebenar, kita sendiri tak bagi ruang dia berdekat dengan itu. Ini masalah awal Melayu kita tuan-tuan. Ya. Dia kata kita kalau boleh kita jangan jadi penegak lah, pendukung-pendukung kepada ahli-ahli. Fikir-fikir sendiri tuan-tuan. Fikir-fikir. Ya. Dah banyak orang yang retorik je dah. Dia tak baik kepada Quran dan Sunnah. Sekarang di Kuala Lumpur ni azab tuan-tuan. Dan saya dapat maklumat akan datang ini bila ada lagi pilihan raya, ada puak-puak yang tak seorang duduk. Pasal apa? Dia dah tahu dah. Aku dah tak boleh pergi dah. Dah kelang kabut dia buat apa? Dia tarik semua remaja. Mana ada orang muda buat kempen pagi. Kira buatlah. Tapi buat tu biar balik pada jalan Allah. Tapi kalau buat nak mengenyangkan, kita punya logo tak guna tuan-tuan. Buatlah, benda tu tak jadi. Sebab itu perjuangan ulama daripada awal dulu, daripada Masjid Propeng, macam-macam orang cakap, sampai hari ini alhamdulillah bertahan. Kodok nak di gari, kodok nak di ISA, masuk masjid pun nak di ISA je dulu. Bayangkanlah tuan-tuan. Tapi sebab kesucian hati kita ni, lantaklah ada orang yang mungkin tak nampak apa yang jemaah di sini nampak. Jangan tu, sikit-sikit alhamdulillah masjid ini antara masjid yang teramai jemaah. Alhamdulillah. Ini nak tunjuk bahawa ada keberkatan. Sedangkan yang sana dah mesti tak ada.
Orang dah makin lari, dah makin lari, dah makin lari, dah makin lari. Itu saya dapat maklumat daripada sahabat kita kerja JPN tu, dia kata kelang kabut. Lebih 85% tuan-tuan perempuan dah tak boleh pergi bersama kawan-kawan kita yang belah ni. Dah tak mau